A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa jahada bi jihadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wala taj'alhu multabisan alaina fanadilla waj'alna minal muttaqin. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma ja'al Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa humumina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shayban nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini ya, yang mana kita mutirna bi fadlillahi wa rahmah. Kita diturunkan dengan rahmat Allah, itu hujanlah. Kan sunnah dia bila hujan berhenti kita kena sebut macam tu. Kami telah diturunkan dengan kurniaan dan rahmat Allah. Itu antara tanda kita syukur. Hujan ini merupakan rahmat. Mudah-mudahan Allah turunkan hujan yang sayyiban, nafi'an, yang baik buat kita. Baik. Dan pada pagi yang mulia ini, mudah-mudahan kita berada dalam rahmat Allah di atas satu tujuan yang besar, iaitu untuk sama-sama mentadabbur, melihat, menghayati, merasai dan juga menjadikan Quran ni pengaruh kepada hati kita. Mudah-mudahan pada kita sambungan kita, tadabbur kita surah kedua ayat yang ke 63 yang mana ayat ni antara, sebenarnya ayat ni banyak ayat yang macam ni ada dalam surah-surah lain. Jadi part ayat ini adalah satu bentuk, orang kata core lah. Core ni panggil apa? C-O-R-E tu. Core ni maknanya dia punya otak, ada intipati utama ayat ni kepada sesuatu kaum yang Allah utuskan Nabi, perkara di dalam ni. Baik. Jadi pada minggu yang lalu kita dah tengok bahagian pertama lah. Ayat yang berbunyi wa iz akhazna mitsaqakum. Dan ingatlah ketika kami mengambil mitsaq. Jadi mitsaq ni apa makna dia? Kita ulang sikit bagi mungkin takut kita kena ulang-ulang kan. Tikrar. Antara kaedah tadabbur yang wajib berlaku pada tadabbur apa dia? Nama dia tikrarun. Dia ada 20 tadabbur ni punya prasyarat. Antaranya tikrar. Kemudian tatbiq. Tatbiq ni melatih, latihan pula. Tadabbur ni kena latihan. Lepas tu balik rumah kena buka balik. Tadi ayat berapa kalau tidak kita saya tanya ayat lagi tak ingat lagi kan. Tak ada tatbiq. Tatbiq tu mesti ada. Tak? Sebab apa kita rasa macam kita sedang memburu kan, umpama buruan. Jadi kita nak dapatkan buruan tu kan, nak makan tu, kita tembak betul-betul dan pegang dia. Jadi bila kita dapat satu ayat Allah, ustaz dah hurai ayat ni. Rugi tak kita terlepas ayat tu? Baca balik tak faham ayat ni apa benda kita dapat. Rugi lah. Ayat ni cerita pasal apa, kita dapat memberi pengaruh besar. Jadi antaranya tatbiq, tikrar. Tikrar ni pengulangan ulang-ulang. Jadi kita tengok apa maksud mitsaq. Mitsaq ni maknanya apa? Kita pernah dengar tak? Lebih kurang sebenarnya makna ni watikah, pernah dengar? Watikah diraja. Jadi daripada perkataan wasiqah. Mitsaq ni ni daripada perkataan apa? Wasiqah. Maksudnya apa? Ikatan. Jadi bila Allah guna perkataan ni, dia ada perjanjian, ikatan yang sifatnya sangat kukuh. Ikat, betul-betul ikat. Kalau kita tengok dalam surah 89
ayat 26. Ayat 26 tu tengok. Tak ada ikatan yang paling kuat melainkan ikatan daripada siapa? Allah. Kan? Tapi ni cerita pasal ikatan azab. Mukhalafah dia juga apa? Ikatan nikmat juga yang paling kuat Allah juga. Apa dia kata dalam ayat tu? Wala yusiqu wasaqahu ahad. Tidak ada yang mengikat macam ikatan Allah seorang pun, iaitu apa? Ketika mana dia azab tu, dahsyatnya ikatan orang yang kena azab masa tu kan. Tak ada satu yang menyamai ikatan Allah ni. Jadi mukhalafah dalam ayat ni juga dari segi ini untuk orang yang ingkar, orang yang beriman. Sama juga, tak ada siapa boleh putuskan ikatan tersebut sebab ikatan Allah adalah paling teguh sekali. Paling kukuh sekali. Sebab itu sebagaimana yang kita dah bincang yang lepas lah, lepas saya bagi satu gambaran ikatan yang kita baca hari-hari. Apa dia ikatan dia? Dalam solat kita, betul? Dan dalam surah Al-Fatihah. Surah Fatihah ni ada banyak nama. Kalau kita, antara kaedah nak kita dapat faedah surah Fatihah, pertama kenali nama dia juga pun boleh. Dalam tafsir Qurtubi ada 12 nama dia bagi surah Fatihah. Antaranya surah Fatihah ni yang kita sebut apa? Ummul Kitab, lagi Ummul Quran, kan? Lagi apa lagi? Sab'ul Masani, 7 ayat yang kita baca ulang-ulang. Antara lagi mana? As-Solah. Banyak ni nama Fatihah. Jadi ikatan kita ni kita ikrarkan. Ikatan ni kita buat apa? Kita ikrar dan juga tikrar, faham? Ikrar apa? Ikrar ni apa? Kita berjanji. Kita berjanji kan? Aku janji, kita kata aku janji, kita buat aku janji, declaration. Yang ini pengulangan. Pengulangan. Dalam surah apa? Surah Al-Fatihah. Ni dalam Al-Fatihatul Kitab, surah Al-Fatihah. Semua ni. Ini ikrar kita, ikatan yang kita buat dalam ni. Setiap hari yang wajib. Sebab itu maka kita tadabbur ni sebenarnya kan, tak habis-habis tadabbur ni. Bila nak habis tadabbur? Dia habis bila kita apply dalam solat dan keluar tu. Jadi tujuan tadabbur sebenarnya adalah untuk menajamkan kefahaman kepada ikrar kita dalam surah Fatihah. Sebab tu dalam surah berapa? 15 ayat 87 kan? Surah 15 ayat 87 surah Fatihah ni. 15 8 7. Apa Allah kata? Walaqad atainaka, demi sesungguhnya aku telah berikan kepada engkau Muhammad. Dalam tafsiran, dalam hadis-hadis yang lain, ma unzila fit Taurat wala fil Injil wala fil Furqan mislahu. Nabi kata daripada Ibn Abbas, hadis dia, apa yang Nabi dapat ni, surah Fatihah ni, tidak pernah diturunkan sesuatu pun yang sama macam hebatnya surah ni dalam Taurat, dalam Injil, dalam kitab sebelumnya. Itu dia huwa ummul kitab. Itu ialah induk kepada kitab. Seluruh kitab semua induk dia Al-Fatihah. Seluruh kitab yang pernah turun, kitab daripada Bani Israel ke, itu semua kitab para nabi, semuanya akhirnya disimpulkan dalam surah Al-Fatihah. A'zamus suar. Dia adalah surah yang paling agung sekali. Agung. Banyak ahli-ahli Nabi, antara Nabi ajar sahabat
Nak tak aku ajar satu paling agung? Lalu lepas solat Nabi pun ajar Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Surah paling agung. Sebab itu kita wajib ulang-ulang. Jadi dalam ayat ni apa kata? Walaqad atainaka sab'am minal masa ni, demi sesungguhnya kami telah berikan kau Muhammad 7 ayat yang diulang oleh umat Islam. Itu 7 ayat surah Fatihah. Okey, jadi ini adalah rumusan kepada agama kita tu. Seluruh, aku janji kita, seluruh prinsip agama ada dalam surah Fatihah. Jadi rumusan ni perlukan apa? Pendetilan, betul tak? Pendetilan untuk bagi lebih kita kukuhlah lagi. Dalam apa? Wal Quranal Azim. Dalam Al-Quran yang agung, itu apa? Selebihnya. Jadi Al-Quran ada berapa ayat? 6,236 ayat. Betul tak? 6,236 ayat. Tolak 7 ayat, tinggal 6,229. Jadi Quran ada 6,236 tolak 7. 7 ni Fatihah. Tinggal 6,2. Jadi 6,229 ni adalah pendetailan untuk 7 ayat ni. Faham? 6,229 tu. Jadi kita tadabbur yang lain pun akhirnya back tu balik kat mana? Induk dia mana? Induk dia Fatihah. Apply. Sebab tu kita wajib baca. Surah lain tak wajib baca. Tak baca Fatihah je sah, tak sah solat. Betul tak? Itu tujuan dia, tadabbur. Jadi bila nak habis tadabbur, tak akan habis sampai mati. Tak akan habis. Tujuannya adalah ni, untuk ni lah, surah Fatihah tu. Kita tak akan habis baca surah Fatihah selagi kita hidup, tak? Walaupun dah beralih baca, tak akan habis. Sebab selagi hidup, kita kena baca 17 kali setiap hari. Itu sekurang-kurangnya untuk lelaki lah, kan? Kalau tak ada keuzuran. Sampailah meninggal. Walaupun dia sakit ke tak boleh bangun tu, wajib tak baca? Wajib. Dalam kan? Pakai isyarat je pun kena baca juga. Begitu sekali lah. Pentingnya. Inilah misaqan ghalizan. Inilah dia perjanjian yang kukuh yang Allah berikan pada para nabi. Ya. Dia turun di Mekah. Itu pendapat paling kuat. Mekah. Dia turun selepas surah Al-Muddassir. Muddassir surah nombor 74. Ya ayyuhal muddassir. Kan? Fatihah turun. Ada pendapat dia surah yang kelima turun. Pertama apa? Al-Alaq, Al-Qalam, Al-Muzammil, Al-Muddassir, Al-Fatihah. Lebih kurang macam itulah. Itu dia punya penurunan wahyu awal-awal tu. Bukan ikut mushaf. Mushaf surah tu nombor jauh kan. Baik. Kemudian kita buka surah 33 ayat 7. 33 ayat 7. Inilah misak kepada semua para nabi dan umat lah. Inilah Allah kata kukuh perjanjiannya. Surah 33 ayat 7 hingga 8. 7 hingga 8. Kita faham ke betul-betul ni? Tugasan para nabi adalah untuk mengajak manusia supaya mengikat perjanjian dengan pencipta dia lah. Itulah jalan selamat. Itu tugas para nabi. Kan? Menyambung apa yang patut kita sambung. Menyambung. Dalam surah ni, cuba tengok apa Allah kata. Wa iz akhazna minan nabiyyin. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian daripada nabi, mengikat perjanjian dengan nabi, misaqahum, ikatan perjanjian yang paling kuat sekali dengan kitab. Jadi kita tak boleh elak bila sebut misak maknanya apa? Wahyu lah tu. Tak ada lain-lain. Dia sebut misak daripada Allah, maknanya apa? Wahyu pada para nabi dan nabi sampai pada kita. Itulah dia jalan dia. Kita tak boleh dapat misak sendiri daripada Allah. Tak ada orang yang dapat macam tu, melainkan kita melalui siapa? Nabi. Kalau tidak, seolah dia dakwa dia juga nabi lah. Ada misak yang lain kan. Hari ni ada agama baru lagi apa? Hadim minallah lah kita dengar kan.
isu baru ni. Macam mana ramai pula tu orang Melayu ikut, pelik kita kan. Na'udzubillah min zalik. Kita pun pelik kan. Begitulah maknanya tahap kefahaman agama manusia. Maka kita kat dalam ni zon selesa semua ni memang orang yang ada ilmu lah kira kat sini. Tapi rupanya ramai lagi masyarakat kita yang jauh ni. Kita kena bimbang ni juga. Baik. Jadi apa Allah kata? Minan nabiyyin mitsaqahum wa minka, dan daripada engkau Muhammad, sejak daripada wa min Nuh, itu rasul pertama, wa Ibrahim, ini Abul Anbiya pula. Kan? Nuh, kemudian Ibrahim, Abul Anbiya. Kemudian wa Musa wa Isa, ini wa akhadna minhum, apa dia? Ni, mitsaqan mitsaqan ghalizan, dan kami ikat mereka perjanjian yang sungguh teguh. Kuatnya perjanjian ini. Apa tujuannya? Jadi mereka menyampaikan perjanjian Allah ni kepada manusia. Kita dah berjanji sejak bila? Sekarang ni kita nak tengok perjanjian ni ada dua ni. Perjanjian kita dengan Allah ni kan, perjanjian manusia dengan pencipta dia. Ada berapa? Dua. Pertama, jadi pertama masa alam roh. Alam roh. Cuba kita tengok ayat tu dulu. Habiskan sampai ayat 8. Habis sampai ayat 8. Perjanjian ni dia bukannya kosong. Ayat 8 Allah kata apa? Liyas alas sadiqina an sidqihim. Allah buat perjanjian ni, Allah bagi Nabi, dan Nabi utuskan Nabi ni menyampaikan dakwah, menyampaikan kepada manusia supaya apa? Untuk apa sebenarnya? Kelak kita semua akan kena tanya. Ni yang masalah dia. Faham tak? Tak akan siapa pun terlepas akan ditanya, perjanjian ni kau ambil ke tak? Kalau dah ambil, buat betul-betul ke tak? Khianat perjanjian ke tak? Itu ikrar kita. Jadi supaya apa? Allah tanya orang-orang yang benar tentang apa yang mereka benarkan. Betul-betul mereka buat tak? Tentang kebenaran iman mereka tu. Dan wa a'adda lil kafirina azaban alima. Dan Allah menetapkan, menyiapkan orang-orang yang ingkari perjanjian, tak mahu ambil perjanjian ni, dengan azab yang pedih. Jadi tak ada siapa yang akan terlepas daripada dipertanyakan tentang janji ini. Kenapa? Orang Islam ke, orang kafir ke, semua manusia telah berikrar janji dia. Sejak bila? Alam roh lagi. Cuba buka surah 7 ayat 172. 7172. Surah apa tu? Surah apa? Al-A'raf. Mana Al-A'raf? Al-A'raf maknanya apa? Yang paling tinggi. A'raf. Ayat 172. Surat berapa? Jadi ni perjanjian semua manusia. Okey, tengok ayat tu. Wa iz akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim zurriyatahum. Dan ingatlah ketika Allah tak guna kataan Allah di sini. Nampak tak beza dia? Bukan wa iz akhadallah. Tapi kalau bila perjanjian tentang kitab tadi, wahyu pada Bani Israel, akhadallah, kan beza. Sebab apa? Manusia ni dalam alam roh. Maknanya merujuk pada siapa? Ni perjanjian kepada orang kafir sekali. Yang itu dah lebih khusus apa? Allah kepada siapa? Siapa yang mengaku Allah Tuhan dia? Orang Islam je. Kan? Orang yang ikut Nabi je. Orang Yahudi mengakulah Allah Tuhan dia. Dia gunakan nama Allah. Ini sekarang umum kepada siapa? Semua, tak kira lah kamu tu siapa pun.
ketika sebelum kamu wujud lagi, aku cipta kamu akui tak aku yang cipta kamu? Ya betul, aku akui. Semua manusia. Cuma ayat ni. Jadi Allah kata wa id akhadha rabbuka, dan ingatlah ketika pencipta engkau mengambil perjanjian daripada anak-anak Adam. Bani daripada perkataan apa? Bani ni daripada perkataan apa? Banina, betul tak? Dia asal daripada bani na. Lalu dia tinggal bani je, dia buang nun ni sebab jadi mudhaf, dia nak sambung dekat Adam. Adam. Jadi anak-anak ni, bani ni maknanya apa? Anak-anak. Jamak kepada ibnun. Kan? Ibnun seorang. Kalau banyak, baninun. Okey? Jadi anak cucu lah. Anak cucu Adam. Semua selepas tu. Apa dia? Allah kata min zuhurihim, yang berada dekat belakang-belakang lah. Di zuhurihim zurriyatahum, daripada zuriat-zuriat mereka. Wa ashhadahum ala anfusihim, dan mempersaksikan di atas mereka, atas diri-diri mereka. Apa dia? Apa penyaksian dia? Ni. Alastu bi rabbikum. Apa makna dia? Apa makna dia? Alastu makna apa? Bukankah? Ni perjanjian ni perjanjian penting ni. Alastu, ni soalan. Lastu bi rabbikum. Soalan. Macam tu. Alastu. Tu ni siapa? Allah. Tu ni aku. Siapa? Jadi Allah tanya semua orang yang lahir yang masa dia jadi Allah. Ni kuat. Jadi Allah tanya apa? Bukankah aku ni yang Rob apa? Kalau Tuhan tak nampak Tuhan ni. Rob ni apa makna dia? Daripada perkataan Rob. Kalau ilah Tuhan juga. Rob ni maknanya dia ada banyak makna ni Rob ni. Pertama sekali, paling utama, nama dia Khaliq. Khaliq ni apa? Pencipta. Bukankah aku cipta kamu? Siapa yang kata boleh saya tiba-tiba saya jadikan diri saya? Boleh tak? Siapa boleh kata? Kafir mana pun dia akan kata apa? Dia ni jadi sendiri ke siapa cipta? Ini perjanjian yang siapa pun tak boleh kata, tak boleh nafi. Betul tak? Siapa boleh nafi perjanjian ni? Tak boleh. Etis pun tak boleh nafi. Betul tak? Ini. Sebab tu perjanjian ni kukuh sungguh sepatutnya. Dan Allah ucap persoalan banyak dalam Quran. Kamu ni jadi daripada siapa? Cuba tengok kamu. Allah suruh tengok. Tengok diri kamu siapa? Cukuplah itu saja menyebabkan dia tak boleh jawab ke akhirat nanti. Habis. Tanya ni pun settle. Masuk neraka terus dah. Faham kan? Cukup Allah tanya ni je, habis dah. Checkmate dah kita kata. Sebenarnya. Ini pun dah checkmate dah. Tak payah banyak-banyak lain lagi. Jadi cuba fikir balik kan. Ya Allah, begitulah manusia tak sedar. Kufurnya manusia kepada pencipta dia. Jadi satu soalan. Lalu semua jawab. Semua yang sebelum keluar roh dalam roh, dia akan jawab apa? Tak ada jawapan lain dia boleh jawab pun. Semua memang akan jawab apa? Bala syahidna. Itu je dia jawab. Sama, seragam semua. Sebab apa? Memang tak ada sebarang penafian yang boleh dicakap benda lain pun. Kita memang ada pencipta. Betul tak? Memang. Ni kuat tak ayat ni? Hush. Kuat. Jadi ini perjanjian pertama. Alastu bi rabbikum. Lalu mereka menjawab bala syahidna. Ya, kami memang betul-betul menyaksikannya. Jadi supaya apa? Kenapa perjanjian ini berlaku dalam alam roh? Kenapa? Antakulu yaumal qiyamah, supaya tak ada lagi orang boleh jawab nanti pada hari mereka dibangkitkan. Bukan sekarang. Allah kata sekarang semua boleh kata tak ada Tuhan lah apa sekarang. Bila hari mereka dibangkit nanti, itu hari itu. Sekarang hari ujian, memang Allah biarlah. Kamu nak buat apa? Suka hati. Faham? Iaitu hari kiamat nanti apa? Inna kunna
an hadza ghafilin. Sesungguhnya kami lalai lah benda, tak sedar pula. Tak ada orang boleh cakap macam tu lagi dah. Kami tak tahu pula ada pencipta. Tak ada. Sekarang memang. Kan ramai yang kata kan, saya tak akan dapat, selagi saya tak ada bukti, saya tak meyakini alam ni sebenarnya adalah coincidence je. Dia kata, kan? Memanglah. Lepas bangkit nanti semua tak akan dapat jawab dah. Tak berani dah. Hari ni memang dia rasa dia bebas buat apa saja. Jadi begitu keadaan dia, supaya tak ada alasan nanti lepas ni, lepas dia kebangkitan nanti di mahsyar nanti, akan ada yang jawab macam dia jawab kat dunia dulu. Tak akan ada jawab macam tu dah. Semua akan senyap dan gerun hari tu. Bayangkan kan? Jadi ini satu bentuk lah. Itu maksud perjanjian. Perjanjian yang kedua apa? Ni alam rahim lah ni sebenarnya. Yang dimasukkan antaranya tafsiran dia ni ketika berapa hari ni? 120 hari. 120 hari tu. Lepas tu roh tu bila masuk jasad baru ada dia punya, baru confirm dia akan jadi sesiapa hamba Allah tu. 120 hari. Betul tak? Siapa ada doktor sini? Bergerak ni boleh scan kan? Ni bergerak bila? 4 bulan kan? 4 bulan, 120 hari. Memang betul pun. Macam mana 120 hari? Ni dalam hadis Muslim ada. Jadi 20 hari ni lah Allah utuskan malaikat untuk menetapkan 4 ketetapan pada orang ni. Apa pertama? Amalan dia. Amalan. Jadi 4 benda yang ditetapkan 40 hari ni. Satu, apa dia? Amal. 2, rezeki. Lagi, ajal. Lagi, celaka atau bahagia. 4 benda. Amalan dia macam mana, rezeki dia, umur dia, ajal dia sampai mana, dan dia ni bahagia atau celaka. Itu yang disebut dalam hadis. Yang kedua, perjanjian kedua. Perjanjian kedua adalah perjanjian yang ini apa perjanjian ni? Ini perjanjian ni sifat dia ikhtiari tak? Ada pilihan ke tak ada pilihan? Tak ada pilihan. Memang semua mengaku sama. Betul tak? Ini ujian kat sini, uji. Perjanjian ni dalam bentuk uji. Ujian ni atas pilihan masing-masing. So kata dia nak pilih. Dulu dia mengaku Tuhan dia kan. Sekarang dia nak pilih. Dia bukan Tuhan aku dah. Masa ni boleh lah. Ni alam dunia. Ni masing-masing. Kat mana ni? Alam dunia. Alam dunia. Sebab itulah Allah sebut dalam surah apa? 67 ayat 2 tu kan. Apa ayat dia? Kena baca daripada ayat pertama ke? Alladhi surah 67 ayat 2. Alladhi khalaqal mauta wal hayata. Apa dia? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk uji kamu siapa yang paling betul amalan dia, paling betul sesuai dengan apa yang Allah perjanjian dia dengan Allah sejak alam ruh lagi sebagai manusia. Yang mengabdikan diri kepada apa? Pencipta dia lah. Pencipta dia. Maka siapa yang nak ambil perjanjian tu, dia Muslim. Siapa yang tak ambil, dia kafir. Siapa yang ambil, dia Muslim. Dan siapa yang tak ambil, dia kafir. Okey. Namun ramai manusia yang Allah kata dia ambil, tetapi dia khianati. Ini pun masalah juga. Dia ambil perjanjian lalu dia khianati perjanjian. Itulah dia Yahudi ni, Bani Israel ni, dia khianati perjanjian pula. Yang kafir terang-terangan satu. Jadi dia terpecah kepada berapa ni manusia?
Jadi ujian atas pilihan masing-masing ni yang manusia ambil ni akhirnya ada berapa kategori manusia? Satu, mukmin. Dua, munafik. Tiga, kafir. Dalam daerah yang ambil perjanjian yang mana? Yang mengaku ambil perjanjian ni. Ni ambil perjanjian lah, dia mengaku. Yang ni memang tolak. Ni tolak. Dia tolak terang-terangan. Faham kan? Jadi kategori ni, ayat ni, ini cerita orang yang ambil perjanjian ke yang tolak perjanjian? Ambil kan? Dia ambil. Betul tak? Jadi kategori mana satu? Inilah kita kena bimbang. Kita sekarang orang yang kategori ambil perjanjian ke tak? Jadi kita lebih dekat kategori yang ni ke yang ni? Yang ni. Sekarang ni, yang ni pecah dua. Yang mana satu? Yang ni ke ni? Itu masalah dia. Faham? Jadi munafik ni bukan muncul zaman Nabi saja. Munafik mula-mula sekali yang berlaku siapa perangai dia? Bani Israel. Faham? Lalu dibawa oleh perangai-perangai itu pada Aus dan Khazraj dan orang Arab masa zaman Nabi yang masuk ambil perangai-perangai Bani Israel ni dululah. Sama dia, munafik juga. Faham Yang mana mereka ambil perjanjian lalu mereka khianat perjanjian. Setiap kali Rasul datang dia khianat. Cuba buka surah 5. Surah 5 ni ni cerita pasal ni. Orang yang khianat perjanjian. Surah 5 ayat 70. 5 ayat 70. Ya Allah gambarkan dia. Allah gambarkan dia. Nak cerita pasal perjanjian dia banyak dalam ayat. Nanti saya bagi je lah ayat tu refer balik. Apa perjanjian yang diikat kepada mereka ni? Sama macam perjanjian kita juga sebenarnya. Okey, nanti saya bagi ayat-ayat tentang perjanjian kepada Bani Israel. Ada ayat-ayat dia banyak. Kita nak cerita yang ni sebab kalau nak cerita pasal perjanjian banyak sangat, tak sempat nak cerita kan. Nanti kita buka sendiri tengok. Okey. Surah Al-Maidah ayat 70. Al-Maidah surah apa? Nombor berapa? 5. Apa makna Al-Maidah? Hidangan Al-Maidah, betul. Yang ni? Sekarang ni yang ni. Bani Israel ambil perjanjian. Macam mana Bani Israel ni bila dapat perjanjian? Apa dia buat? Okey, kita tengok ayat 70 tu. Ayat 70 mana? Laqad akhazna mitsaqa Bani Israel. Demi sesungguhnya kami dah ikat macam-macam perjanjian. Tapi semuanya dia khianat je kerjanya. Dia terima, bukan tak terima. Ambil. Lepas tu khianat. Ambil khianat. Macam itulah dia. Apa dia? Wa arsalna ilaihim rusula. Rusula ni maknanya ramai ke satu rasul je? Ramai, jamak. Rasul satu, rusulan. Banyak rasul. Maknanya Allah sentiasa sebab apa? Allah sentiasa maafkan dia. Dia ambil perjanjian, dia khianat, Allah pun bagi can, tak apalah aku maafkan. Okey, bagi perjanjian baru pula. Okey, dia ambil ni, khianat lagi. Sampai bunuh Nabi kan. Okeylah, tak apa, aku ampunkan lagi. Lepas tu bagi lagi perjanjian lain, khianat lagi. Macam itulah kerja dia. Kita bimbang kan. Banyak tak kita janji dengan Allah tapi kita khianati. Jadi kita kena takut. Nanti kita tengok apa yang kita kena buat. Ada satu ayat dalam surah Ar-Ra'd nanti. Ini kita nak tengok, nak buat checklist. Kita khianat tak semua benda ni? Okey Baik. Jadi kemudian Allah kata apa? Kullama ja'ahum rasulun, setiap kali datang seorang rasul, bima la tahwa anfusum. Tengok ni penting ni. Rasul tu tahu bawa apa? Sifat Rasul, sifat kebenaran, dia akan datang dengan la tahwa anfusuhum. Kita kena ingat benda ni. Sifat kebenaran datang selalunya dia bukan seindah khabar. Faham kan?
dia mesti akan berlawan dengan keinginan mesti. Kita tengok. Jadi bila ada datang benda yang tak selera kita, macam mana kita? Ini perangai siapa? Orang yang khianat. Setiap kali datang peringatan, Allah tak sebut, Allah bagi mention tu kat situ. Maknanya apa? Itu penting ayat tu. Bima la tahwa anfusuhum. Ingat tu. Sifat kebenaran dia mesti apa dia akan berlawanan. Kita mesti banyak benda kita kena ubah. Mesti punya. Betul tak? Kan? Sebab kita tak akan sedar yang kita ni salah tanpa adanya keterangan yang menjelaskan kesalahan. Jadi kita nak bersedia ke terima akui kesalahan dan ubah, bersedia tak? Ini masalah dia. Mereka sombong tak nak buat. Jadi setiap kali datang keterangan yang tak sesuai dengan apa yang mereka nak, dengan nafsu dia, apa dia? Mereka akan tolak. Jadi fariqan kadzabu wa fariqan tengok. Ini tahap tahap pertama. Tahap pertama. Jadi cara menolak kebenaran ni dia ada dua tahap. Apa pertama? Tak ikut, dusta kan, maknanya dusta ni sama ada tuduh-tuduh dia lah, macam-macam lah, macam-macam cara, macam apa yang Nabi kena kan. Tahap yang seterusnya, dia akan bunuh tu. Ini sebab apa? Tak boleh jadi ni. Dah tak ada alasan lagi dah. Paling tinggi sekali dia akan membunuh kebenaran. Siapa saja yang bawa, ini bukan cerita Nabi, yang Nabi pun ada kena nolak, apatah lagi manusia yang bawa kebenaran yang bukan Nabi. Lagilah sifat dia begitu. Lagilah kena didustakan, dituduh macam-macam. Dan last sekali tahap tertinggi, memang boleh dibunuh saja. Faham Ini perangai orang-orang yang mendusta kebenaran. Jadi kita kena belajar daripada ni. Dan kita kena perhatikan. Jadi apa perjanjian kita? Kita tengok balik misak ni. Kita ada ikatan yang kuat daripada Allah. Apa dia? Yang kita ulang-ulang dalam ini. Ni. Dan semua ni akan dipertanyakan tak? Kenapa Allah beri pertanyaan? Tujuannya? Liyas'alanna. Untuk Allah tanya balik surah 33 ayat 8 ni. Jadi perjanjian ni dia bukan main-main. Dia akan nanti ditanya. Lepas ni, kita kena ingat tu. Saya nanti akan ditanya. Okey. Kemudian, perjanjian yang mutlak kepada semua, ketika mana? Alam roh. Semua sekali. Ini tak ada pilihan. Kemudian sebagai ujian Allah pun, ni perjanjian seterusnya atas pilihan. Ketika ini berlaku ada berapa jenis manusia ni? Inilah kita baca dalam surah Fatihah. Betul tak? Surah Fatihah pun ada 3 juga. Surah Al-Baqarah kan, ayat 1 sampai 5 cerita tentang mukmin. Ayat 6 7 cerita pasal orang kafir. Ayat 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Panjang tu cerita pasal munafik. Panjang sangat. Faham kena sedar tu. Jadi kita yang paling dekat sini, jadi kita kena takut. Sebab tu sahabat paling takut kat sini. Para sahabat semuanya takut sampai ada yang menangis. Padahal Nabi dah beritahu jaminan syurga dah kat dia orang. Pun takut juga kan. Jadi kita kena tengok. Baik. Jadi kita ni nak memahami perjanjian. Apa syarat dia? Nak faham perjanjian, kita kena jadi orang apa? Orang belajar ni digelar apa? Ada gelaran khas tu. Kena jadi apa? Kita nak gelaran ni. Apa dia? Ahlul? Betul lah tu, Ahlul Quran. Betul? Itulah ahli. Dalam hadis Nabi kata apa? Inna lillah ni. Betul ahli Quran. Tadi saya nak jawapan lain, tapi jawapan tu betul juga. Hebat. Jadi dalam hadis ni sebut inna lillahi ahlina minan nas. Ahlina minan nas. Lalu sahabat pun tanya, manhum? Qalu manhum ya Rasulullah, ya Rasulullah. Manhum ya Rasulullah. Jadi mereka tanya. Nabi kata inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah ni ada
ahli keluarganya daripada kalangan manusia. Seolah macam itulah. Orang yang memang rapat dengan dia. Lalu sahabat tanya, qalu, mereka bertanya, man hum ya Rasulullah? Siapa mereka ni? Wahai Rasulullah. Lalu Nabi pun jawab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa dia? Hum ahlul Quran. Ahlullah wa khassatuhu. Ni Nabi kata. Cuba baca balik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ahlina minan nas. Qalu man hum ya Rasulullah? Qal hum ahlul Quran. Ahlullah wa khassatuh. Jadi mereka baginda menjawab, apa dia? Mereka adalah ahlul Quran. Apa makna ahlul Quran? Jadi inilah disebut, yang saya nak katakan, istilah semua ni disebut apa ni? Ulu albab. Ulul albab. Jadi kita kena berusaha tak jadi ulul albab? Wajib tak kita berusaha untuk jadi ulul albab? Sebab ni golongan yang selamat, ni lah golongan yang selamat, ahlul Quran. Kita kena berusaha tak dekati Quran? Kena berusaha tak supaya kita jadi ahli dengan kitab Allah? Dulu kita jadi ahli ini, ahli itu kan? Ahli senam robik pun ada, kan? Ahli pengangkap kan? Rupa-rupanya kan? Dan dapat gelaran, dapat kebanggaan dengan itu pula. Kadang-kadang sampai jadi dapat apa? Dapat duit dengan hal tersebut. Betul? Ahlinya kita. Tapi alangkah ruginya bila kita boleh ahli dengan semua benda tu, tapi rupanya ahli yang paling wajib ni kita abaikan. La haula wala quwwata illa billah. Na'udzubillah min astaghfirullahalazim. Allah. Bayangkan. Kan? Jadi apa ciri-ciri ulul albab? Yang pertama, ulul albab bukan macam golongan yang ni tadi, yang khiyar. Nak dapat perjanjian, khianat. Baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, keluar, tak buat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, keluar, lupakan. Patut tak? Oh, tak. Kan? Setiap kali ulang. Berapa kali? 17 kali. Rupanya sekadar apa? Baca je tu je. Rugi, jangan. Itu bukan ahli tu. Jadi apa gambaran Allah dalam ni? Ahli Quran pertama, buka surah 38 ayat berapa? Siapa rasa boleh teka ayat? 38 ayat 29. Ni ayat pertama. 38 29 1. Ni jalan nak jadi ulul albab. Jadi ulul albab mesti berusaha mendapat tazkirah, peringatan Allah. Mesti berusaha. Tapi ada jalan dia. Jalan dia dalam ayat ni. Apa ayat dia? Saya baca apa dia? Kitabun anzalnahu ilaika. Ini kitab ni, Quran ni panduan, mitsaq, perjanjian. Ingat, sekarang ni Quran ni adalah kitab perjanjian kita. Ingat tu. Siapa yang nak mengikat janji, nak tengok, nak baca, kita panggil apa? Kalau raja ni buat watikah kan? Kan? Watikah diraja ataupun watikah ni satu surat lah. Kat mana nak baca kita? Watikah kita dengan Allah, Al-Quran ni. Jadi apa dia kata? Kitabun anzalna ilaika. Ini sebuah watikah. Kita kata sebuah kitab perjanjian, sebuah panduan yang kami beri kepada Nabi SAW. Dan Rasul tadi buat apa kerja dia? Sampaikan kepada umat dia. Umat dia kena buat apa?
Umat dia kena buat apa? Tengok ayat tu. Itu tugas kita. Liyadabbaru itu bahagian kita. Liyadabbaru ayati. Kita kena buat apa? Dabbaru tu apa? Itu tugas kita. Ya, itu tugas kita. Liyadabbaru. Itulah kerja Ahlul Quran. Kerja Ahlul Quran, dia sentiasa nak tadabbur Quran. Sentiasa nak mencari sesuatu penghayatan dia supaya dapat Quran tu mempengaruhi jiwa dia. Faham? Dia berusaha agar Quran jadi pengaruh besar dalam jiwa dia. Itu jalan dia. Betul tak? Hari ni Quran pengaruh besar tak pada jiwa? Sini semua saya yakin insya-Allah pengaruh besar. Tidak tak hadir ni. Betul tak? Satu masa dulu pernah tak Quran menjadi pengaruh besar? Tak. Kan? Yang lain jadi pengaruh besar. Sebab tu sebanyak mana modal pun kita sanggup keluarkan sebab nak dapatkan, sebab dia mempengaruhi jiwa kita. Betul tak? Kita sanggup orang kata apa? Sampaikan lautan api pun sanggup. Sebab mempengaruhi jiwa punya pasal kan. Pernah tak kita buat macam tu dengan Quran? Lautan api sanggup keluar nangis kerana pun nak Quran tadi. Ada. Dulu sahabat-sahabat Nabi dengan Quran, mereka macam tu tak? Ya, bukan lautan api je, sampai kena tengah sula ada, kena jemur panas ada, kena macam-macam. Betul tak? Begitulah Ahlul Quran. Quran dia baca ni mempengaruhi jiwa dia sampai dia boleh tak sanggup apa? Sanggup hijrah, tak ada apa-apa pun, tanah aku kau ambil lah, aku nak Quran. Macam tu sekali. Betul tak? Pengaruh Quran besar pada jiwa manusia zaman tu. Zaman ni jadi zaman ni apa yang pengaruh besar? TikTok sangat memberi pengaruh besar kepada umat Islam hari ni. Lagi apa lagi? Betul tak? Macam mana jadi macam tu? Itu kita kena tengok tu. Allahu Akbar. Nampak? Begitunya jauhnya Quran dengan kita. Jadi sebab tu kena buat apa ni? Tadabbur ni mana apa? Nanti saya mungkin satu masa ada 20 prinsip tadabbur kena ada. Tadi pertama apa? Tu, kena takrir, ni juga kena takrir, tikrar, lagi dia takrir, tikrar, tatbik. Tadabbur ni kurang-kurangnya ada banyak benda. Pertama, apa dia? Takrir. Takrirun. Maknanya apa? Berikrar sentiasa. Ikrar tu kena ulang-ulang baru dia masuk. Betul tak? Kalau sekali je cukup tak? Mana dia tak cukup. Dulu kat sekolah setiap perhimpunan kena apa? Macam ni kan? Angkat kan rukun negara. Bukan main kan? Jadi sekarang ni kedua kena buat apa? Takrirun. Takrir apa? Ulang-ulang. Ini maknanya ikrar lah kita kata. Faham apa ikrar ni? Ulang. Lepas tu kena 3 tatbik. Apa ni? Latih. Lagi tafahum apa? Tafahum ni apa? Usaha faham. Lagi tafakkur. Apa dia? Usaha fikir. 5 dululah. Cukuplah tu. Ini tadabbur. Tafahum bukan faham. Tafahum. Faham? Dia wazan macam ni. Wazan macam ni dia ada makna takalluf. Tahu? Ada makna sesuatu beban yang perlu dipikul baru dapat. Kalau tak sanggup susah-susah, sorry tak dapat. Itu maksud dia. Wazan ni kalau kita tengok dalam bahasa Arab ada wazan tafa'ala ni kan. Ada syaddah tengah ni, ada ta depan, ada ni. Ini maknanya apa?
dia beban yang perlu dipikul untuk mencapai hasil kerja. Wazan macam ni, ini makna dia. Jumpa dalam Quran ada macam mana macam ni, macam ni, tadabbur, betul tak? Tadabbur wazan mana? Wazan ni. Dia memang ada kesusahan yang perlu dipikul baru dapat capai sukses. Kalau sekadar nak baca-baca, tak ada nak fikir, tak payah. Itu tadabbur. Baru boleh faham, baru boleh dapat. Mestilah kan. Dulu kita banyak benda kita fikir kerah sampai dapat apa yang kita ada hari ni. Kenapa dengan Allah tak nak fikir? Itulah contoh. Jadi benda-benda macam ni adalah nak capai kepada mana ulul albab. Okey. Ini kena belajar sorof. Kelas sorof saya boleh masuk kalau masuk online. Siapa belajar online? Saya ada kelas i'rab dengan sorof online. Kalau siapa yang nak online boleh hadiri. Tapi kelas tu dah jauh jugalah. Online lah. Di Alam Maya. Di Alam Maya kita ada bagi. Kita pakai kitab lah, ada i'rab. Tapi bila kita nampak macam ni, penting tak benda-benda macam ni? Penting kan? Baru dia akan penghayatan dia mendalam. Bukan biasa-biasa kalimah Allah pilih. Kalau dia kita rasa macam mendatar gitu je. Betul tak? Kita baca terjemahan mendatar je tak? Tapi bila faham bahasa, dia lain, rasa dia lain sangat. Kelazatan dia sangat laziz. Laziz kita kata. Sangat berbeza. Okey. Jadi balik pada ayat ni. Takrir, kita kena ikrar. Apa dia? Ni tafa'ala ni wazan. Beban yang perlu dipikul untuk mencapai hasil kerja tu. Dia ada ta depan, dia ada tasydid sebelum akhir. Jumpa kalimah macam ni, maknanya itu makna. Banyak kan dalam Quran. Kita kena ta'akul, betul tak? Tafahum, tadabbur lagi, tadakkur, tafakkur. Semuanya guna yang tu. Semua guna wazan ni. Betul tak? Semua proses kerja tu boleh buat sekali ke? Tak kan? Berat tak ni? Oi, berat. Betul tak? Ini wazan ni. Apa dia? Ada ta depan, ain ada tasydid ni. Sebelum akhir ada syaddah. Cuba perhatikanlah, baca tu teliti tengok. Tengok macam mata helang baca Quran ni. Mata kelawar. Tawakal, tawakkul. Tawakal pada wazan tu lah. Wazan ni. Maknanya bila kita faham tawakal, boleh tak tawakal ni tak payah usaha? Tak boleh, sebab wazan ni memang kena usaha. Sebab tu usaha tawakal. Senang aja kan? Bila kita faham wazan tu, dia terus lock. Kita tak akan salah faham sepatutnya. Tapi ramai salah faham kan? Sebab kekurangan dalam pemahaman terhadap bahasa tu sendiri. Bahasa ni sebab itulah al-lughah wi'aul fikri, kata para ulama bahasa ni. Bahasa lughah itu adalah kontainer, iaitu bekas berfikir. Bahasa adalah bekas untuk menyimpan kemampuan fikir. Umpama macam orang yang ada bahasa ni, dia lain sikit. Dia umpama dia bawa bekas. Jadi dia simpan benda, dia simpan kekal. Bila dia datang, berbeza dengan orang yang tak ada kemahiran, dia akan hilang cepat sebab Allah dia tak ada air, tak ada bekas. Betul tak? Dia akan hilang. Macam tu saja. Jadi tu membezakan lah, tu beza. Bila kita faham bahasa ni, kita boleh simpan maklumat lebih dalam dan dia kekal. Tapi kalau saya ajar ni, orang yang tak ada asas, dia macam berat akhirnya dia akan tidur. Betul tak? Betul tak? Itu je sebab apa? Dia tak mampu, dia tak boleh simpan bekas. Betul tak? Yes. Dia kecil, dia tak dapat simpan bekas. Jadi penting tak belajar bahasa? Penting supaya kita ada kemampuan untuk pergi lebih jauh. Penting. Tapi perlukan apa? Kesabaran. Pahala besar lah. Betul tak? Beza sebab tu Nabi, zaman Nabi kan berbezanya banyak. Kita juga duduk tempat yang sama, dengar perkara yang sama, tapi yang keluar belum tentu
Sama, tak sama. Sangat beza, bahkan macam langit dan bumi. Kan? Sebab kemampuan dia dengan apa yang dia ada, alat yang dimiliki tu. Alat ni kita mampu tak dia menyimpan benda besar ataupun tak? Penting lah. Keluar-keluar hilang. Janganlah macam tu. Tak apa, ni boleh kan, ingat. Dalil ada sini. Cukup lah. Cumanya saya sekali kita kena tekankan lah kesanggupan kita sendiri. Boleh buat. Tua-tua dah, saya ada pelajar di belah Parangas, umur dia dah 77 kan. Cikgu Puziah Zakaria, 77 tahun. Dia istiqamah dengan saya dah 2 tahun dah. Dulu dia datang rumah saya, PKP dia stop. Umur dia dah tu. Dia dah boleh terjemah tanpa lihat mushaf ni sampai juzuk 3 dah. Dan dia boleh i'rab terjemahan tu. Tahu i'rab? Contoh i'rab ni kan. Wa iz akhadna mitsaqakum. Wa ni harfu ataf la mahalla laha min al-i'rab. Dia boleh cakap macam tu. Dia boleh terjemah. Iz ni apa? Zarfu zaman mabni ala sukun. Akhadna fi'il madi mabni ala sukun. Litisalihi bi dhamiri rafin na apa? Dhamir muttasil marfu' dhamir muttasil. Kemudian mabni ala sukun fi mahalli rafin li'annahu fa'il. Macam tu. Boleh. Misaqa. Misaqakum. Misaqakum ni apa? Misaqa isim mansub wa alamatun nasbi al-fathah li'annahu maf'ulun bih wa huwa mudhaf. Kum dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli jarrin li'annahu mudhafun ilaih. Dia boleh cakap macam tu. Umur 77 tahun. Tapi dia tak lagi seorang-seorang je dengan saya, datang rumah. Saya memang sayang. Dia memang umur dia dulu cikgu lah. Cik Puziah, siapa kenal? Puziah Zakaria, Pandang Rengas. Dia macam Cina-Cina sikit, tapi memang saya sangat kagum dengan orang tu lah. Dia dah boleh terjemah juzuk 2, dah masuk juzuk 3 dah dia boleh terjemah. Maknanya begitulah kesungguhan seseorang. Dia bukan, tapi dia kenal, dia cinta, dia suka. Jadi kalau kita pandang dia, kita nampak dia macam ni je. Dia dalam pun terbongkok macam tu, tapi dia boleh terjemah, dia boleh tu dengan lancarnya. Masya Allah kan. Luar biasa. Apa dia? Jadi dia selalu buat, kita ada terabur dengan dia lah dekat masjid kat Kampung Buaya, Pandang Rengas kan. Jadi itulah, mudah-mudahan Allah rahmati dia lah. Tata usaha dia tu. Jadi kita pun boleh ikut contoh yang sama. Ramailah banyak belajar-belajar yang macam tu, yang umur dah dekat 80 dah, tapi dia bukan belajar setakat nak dengar ni, tak. Dia siap teknikal ni, alat tu dia belajar. Itu yang saya kagum tu. Kita suka dengar je kan, okey balik kan. Dia bukan sekadar tu. Ni, we are fikri. Dia belajar alat sekali. Alat ni yang ramai tak nak belajar. Betul tak? Yang ni ramai tak nak belajar. Sedangkan inilah asas dia. Itulah asas dia. Dan itulah pahala paling besar. Betul tak? Besar pahalanya. Tapi kita tak nampak benda tu kan. Betul, itulah dia. Kita kena ada rasa cinta kat situ. Mudah-mudahan Allah kata habib ilainal iman habib ilainal Quran. Allah bagi kita cinta sangat ke Quran sampai kita nak mendasari apa benda yang boleh kita dapat dari Quran ni dengan selok-belok dia semua sekali. Kalau dapat macam tu, seronok hidup kita. Malu tak kita orang muda? Siapa orang muda sini? Boleh tak terjemah Quran dah? Gitulah. Kan? Doakanlah kita sama-sama. Mudah-mudahan kita juga termasuk kan. Baik. Okey, ulul albab. Jadi sesuatu lah ulul albab ni, itu tadabbur. Tadabbur ni bukan sekadar tu, tengok, latihan. Perlatihan, tatbik. Dia kena latihan demi latihan. Nak ingat ayat, nak faham kan. Lepas tu nak kena ada tahu bahasa sikit. Lagi dalam, lagi besar pahala dia. Kita tak tahu rasa yang Allah nak bagi kita nanti kita nampak lihat. Kita terkejut nanti. Tak nak kita terkejut. Terkejut gembira, bukan terkejut takut. Betul tak? Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum kan? Surah As-Sajdah kita baca. Seorang pun tak tahu apa yang Allah sembunyikan rahsia kebaikan. Kalau dia buat baik ni, Allah sembunyikan, tak nak tunjuk dulu supaya dia surprise. Tak nak ke Allah surprise kita? Kita buat cukup-cukup, puluh habis-habis Quran ni, kan? Tak nak ke Allah surprise kita nanti? Seronok.
Belajar dengan dalam, bukan sekadar mendata. Quran jangan belajar mendata, belajar mendalam. Tak ada alasan kita dah tua macam mana pun, biarlah. Sebab kita akan bertemu dengan Allah, biar dia bagi sebaik-baiknya. Ahsana ma amilu, Allah kata kan, aku akan bagi lebih baik daripada apa yang mereka buat. Tak nak ke? Jadi begitu kita bila cinta Quran ni, bukan sekadar mendata aje, mendalam, kita akan dapatkan khazanah Allah ni, Quran ni, kan? Tak nak? Begitulah yang saya semangat tak ni? Semangat. Okey. Jadi ni tadabbur. Jadi Allah kata apa? Kitab anzalnahu ilaika, umat kamu sekarang Nabi dah tinggalkan khazanah ilmu. Apa dia? Dalam hadis Nabi kata, dalam hadis, innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman, walakin warasul ilma. Kan? Faman akhazahu akhazu bihazzin wafir. Hadis tu kata. Jadi sesungguhnya para nabi tak pernah tinggalkan dinar dan dirham, tapi mereka tinggalkan ilmu. Dan siapa yang ambil dia, ambil habis-habisan. Itu maksud dia. Hazin wafir, ambil cukup-cukup, jangan ambil sikit-sikit. Ini benda best, kita dapat buah durian murah, nak bagi free, akan ambil sikit-sikit. Betul tak? Ambil sajalah, dia kata ambil semua. Kita pun tak apalah, saya nak ambil sebiji je. Ini orang yang tak pandai. Saya nak ambil semua khazanah tu. Itu yang hadis Nabi tu. Siapa yang dapat, ambil bahagian semua sekali, pulun. Sebab itu kebaikan yang besar Quran ni. Inilah dia, sebab itulah akhirnya apa? Bila dah tadabbur tadi, dia ambil sepenuhnya, dia tengok daripada hujung sampai hujung. Tadabbur perkataan dubur kan, sampai menghasilkan satu makna yang maqasid yang hebat dalam jiwa dia. Tu tadabbur, teliti cukup-cukup. Kemudian sebab tu kita tadabbur ni kan, ayat ni pun tak habis-habis. Minsak lagi kan. Tak apalah. Jadi tapi sebenarnya kita masuk banyak ayat, betul tak? Jadi apa dia ayat lepas tu? Waliyatadzakkara ulul albab. Itulah ulul albab. Kita nak jadi tak ulul albab? Mesti nak. Supaya mendapat pengajaran oleh siapa? Ulul albab. Inilah ahlul Quran. Ahlul Quran. Apa lagi ulul albab? Okey, sekarang ni kita nak pergi ulul albab. Ini praktikal ulul albab. Okey, surah 13 ayat mula daripada ayat 19. Surah 13 surah apa? Ar-Ra'd kan? Apa makna Ra'd? Guruh. Ada doa tak guruh? Bila dengar guruh kena baca apa? Siapa ingat? Bila dengar guruh kena baca apa? Subhanallazi yusabbihur ra'du bihamdi wal malaikatu min khifatih. Tu doa guru. Maha suci Allah yang bertasbih kepadanya. Guru tu sendiri pun bertasbih. Dan demikian juga para malaikat. Kerana apa? Takut kepada Allah. Min khifatih. Doa dia ada dalam surah Ar-Ra'd sebenarnya. Surah 13 ayat 19. Nanti saya tunjuk doa tu. Doa tu ada dalam tu. Sekarang ni kena ayat apa? Sekarang ni ayat 19. Buka surat 252. Doa tadi surah 13 ayat 13. Senang ingat. 13. Dan itulah doa petir. Tapi kita semua kita tukar jadi tasbih. Subhanallazi. Lepas tu sambung yusabbihu ra'du bihamdi wa malaikatu min khifatih tu. Kan ada kan ayat pertama kan? Kita tambah subhanallazi je depan. Itu jadi doa. Okey? Boleh? Jelas? Surah 13 ayat 13. Kan dia depan dia wa yusabbih kan? Okey, kita tambah subhanallazi yusabbihu ra'du. Boleh? Tambah depan subhanallazi je. Okey? Dapat itu doa. Bila dengar guru tu lah doa dia. Sunnah tu, dapat pahala. Baca je pun sunnah dapat pahala lah. Okey, ayat 19. Jadi ni membezakan ulul albab dengan orang yang tengok ni, Allah buat perbezaan orang yang buta dengan orang yang celik. Cuba tengok. Allah kata apa? Afaman ya'lamu annama unzila ilaika
min rabbikal haq. Adakah sama orang yang tahu apa yang diturunkan kepada Tuhan kau? Betul tak? Tadi kita baca kitabun anzalnahu ilaika mubarak, betul tak? Kita Allah turunkan kepada Nabi, Nabi sampai kita kena buat tadabbur. Orang yang betul-betul tadabbur dan dia sangat apa? Ghairah ataupun dia kata apa? Orang Kelantan panggil apa? Orang kata panggil berahi. Berahi kan? Berahi sangat dalam Al-Quran ni. Adakah sama orang yang macam ni yang tahu apa? Nikmat Quran ni, tahu kehebatan Quran ni dengan orang yang tak nak peduli dia. Sama tak? Tak sama. Dia macam orang buta dengan orang celik. Tengok, afama ya'lamu annama unzila ilaika min rabbik al-haq. Dia nampak ini ada al-haq. Al-haq ni mana apa? Lawan ba. Apa makna hak? Saya pernah terangkan dulu, ingat? Asy-syai'u sabit. Apa makna al-haq? Al-haq. Makna al-haqqu kena faham ya. Al-haqqu mana ya? Asy-syai'u as-sabit. Sabitu asy-syai'u as-sabit, iaitu apa? Sesuatu yang tetap dan kekal. Dia tak akan rugi. Benda memang dah tak akan berubah-ubah dah. Al-batil apa makna al-batil? Asy-syai'u mutaghayyiru. Apa makna dia? Sesuatu yang tidak tetap dan tidak kekal. Sorry. Boleh. Itu maksud. Batil mana benda yang tak tetap, tak relevan sepanjang masa pun dan akan hilang je, rugi gitu je. Betul tak? Tapi jadi batil ni ada banyak batil secara mutlak, ada batil yang asalnya tak batil tapi boleh jadi batil. Contohnya pelajaran kita lah. Siapa pernah belajar tangent, cosine? Pakai tak? Masa belajar itu hak lah kan. Sekarang ni jadi batil tak? Guna? Faham? Berapa tahun belajar lah? Tapi itu bukan batil secara mutlak. Bukan maknanya tanpa menafikan boleh tak belajar? Belajarlah. Tapi itu jadi satu yang lebih besar daripada yang memang pakai sepanjang hidup sampai mati kita pakai. Apa dia? Semua dalam ni. Pakai tak? Semua pakai. Betul tak? Berapa banyak kita buang macam tu? Bijak tak masa tu? Bijak lah dapat A semua. Betul kan? Rasa bijak lah masa tu. Betul kan? Begitulah dunia mengabari kita kan. Jadi banyak kan kita kena tengok, ya Allah, tapi Allah ni sayang kita, dia bagi panjang umur. Subhanallah kan. Dan kita sempat dapat nikmat Quran ni. Okey. Ini maksud dia. Jadi adakah sama orang ini nampak Quran ni adalah hak? Inilah yang kekal dan berterusan akan pakai punya. Sentiasa relevan punya. Tapi macam mana kita dengan Quran? Aduh, macam khayalan je Quran ni pula dah. Betul tak? Quran ni ibarat asatirul awwalin. Maknanya apa? Kisah-kisah legenda saja. Dipakai gitu-gitu je. Rugilah. Okey. Jadi balik pada ayat tu. Jadi samakah orang yang macam ni yang tahu ini hak kaman huwa a'ma dengan orang yang buta yang tak tahu ini adalah bagus untuk dia. Rugi tak orang macam ni? Ni Allah buat beza. Sebab tu Allah kata apa? Innama yatadzakkaru ulul albab. Ulul albab kerja dia apa tadi? Tadi pun pernah bincang ayat tadi. Ulul albab kerja dia apa? Ayat ni tadi. Yes. Itu kerja dia. Jelas tak?
Ke tak jelas? Faham ni ayat dia. Sama tak orang yang buta yang tak mau tengok ni, betul-betul kaji, dengan orang yang celik. Hanya orang yang celik saja, ulul albab saja dapat apa? Tazakkur, dapat peringatan. Yang lain tak dapat. Satu, wajib tak kita berusaha dapat jadi ulul albab? Berusaha wajib, sebab kita nak dapat peringatan. Syarat orang dapat peringatan adalah mesti apa? Ya, ulul albab lah. Surah apa tu? 13 ayat 19. Okey, kemudian apa praktik ulul albab? Adakah dia sekadar reaksi minda saja peringatan tadi? Dia ada praktik. Ayat 20. Cuba tengok. Alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanqudunal misaq, kan? Ni dah dia. Iaitu orang yang mencukupkan ikatan perjanjian dia dengan Allah. Allah suruh buat ni, dia buat. Allah suruh tinggal, dia tinggal. Betul tak? Allah suruh dia tinggal. Riba, tinggal. Allah suruh dia jangan rasuah, dia jangan rasuah. Allah kata jangan mengumpat, jangan Allah kata tinggalkan lara, dia tinggal. Macam tu semua. Semua ditinggalkan. Betul tak? Itulah orang yang ulul albab. Tapi sebelum dia dapat ulul albab tadi, dia nak buat praktik, dia mesti tahu ada ilmu dengan apa? Tadabbur tadi. Baru dapat mantap kefahaman, baru dia tahu apa mana A, mana B. Jelas, clear. Dia dapat clarify semua dengan jelas. Apa yang dia baca sendiri. Betul tak? Itu yang kita nak. Itulah Quran, itulah benda Furqan. Itulah Furqan. Itulah baru dapat takwa. Okey. Jadi dia tak melanggar perjanjian. Kemudian kenapa dia kemudian walladzina ini penting. Yang kedua. Jadi pertama apa? Dia ambil perjanjian, jadi ilmu dia jelas dengan apa yang dijanjikan, kemudian dia tidak akan melanggar dah perjanjian tersebut. Pertama. Kedua, walladzina yasiluna ma apa ni? Antaranya maknanya solat. Yang kedua, menyambung perintah Allah. Kepada siapa? Kepada ahli keluarga dia, kepada orang yang dia ada keupayaan untuk sambungkan. Faham? Nabi sambungkan tak? Nabi sambungkan pada kita. Kalau tak sampai kita ni, Nabi sambung apa? Ilmu Quran ni sampai kita. Kerja kita pula, anak kita macam mana? Sama kat fikiran dengan apa yang kita nampak? Sama tak dia rasa Quran ni al-haq atau dia a'ma? Faham tak? Suami kita pula, dia a'ma ke sama macam kita? Kita nampak Quran ni al-haq, tapi dia nampak dia a'ma. Adakah macam tu? Jadi kita kena sambung semua sekali. Itu amanah ke kita. Ini ciri-ciri ulul albab. Boleh kemudian ayyu sala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Kenapa dia sambung? Sebab apa? Nak buat kerja menyambung ni, kebenaran ni, Nabi dapat apa? Tadi dapat apa? Yukadzibun, kan? Dia akan didustakan kemungkinan besar. Kemudian sampai paling tahap tinggi, sampai tahap tu. Jadi bukan mudah. Sebab itu mereka ni sebab apa mampu buat? Sebab mereka lebih takut apa? Azab Allah berbanding dengan benda tu. Bagi dia remeh je. Sebab Allah lebih besar lagi. Kalau aku tak buat, aku kena azab. Kalau kat sini memang kena juga, tapi mana lagi besar? Azab Allah ke yang ni? Yang ni apa yang kuat pun mati je. Tapi kalau kena azab Allah, kekal dalam neraka macam mana? Nampak tak cara fikir dia? Ini ulul albab. Jelas? Okey. Yang ketiga apa? Ni yang susah. Yang ketiga, tahap 3. Bila nak buat semua tu tadi, kan? Pertama nak buat untuk diri dia sendiri, kan? Tak nak ikhtiar perjanjian. Kedua, dia nak sampai pada orang lain. Yang ketiga, yang ni dia punya intipati utama apa dia? Walladzina sabaru. Ini paling payah yang ketiga. Iaitu orang yang mereka sanggup sabar semata-mata nak cari kurniaan Allah saja. Nampak? Ini ulul albab. Kemudian apa? Wa aqamus solah wa anfiqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyah. Ni dia semua kerja-kerja ni dibuat. Dan wa yadrauna bil hasanatis sayyi'ah. Ini lagi payah. Tengok Allah bagi tahap, kan? Pertama tadi ulul albab, mesti ada ilmu.
Kan? Dia tak buta Quran. Kedua, dia praktik pula untuk diri dia sendiri. Ketiga, dia menyambung pada orang lain. Keempat, sabar dengan ikhlas, hanya saya buat sebab Allah je. Dan keseterusnya apa? Solat, infak lagi. Apa tu? Dan ni wayadra'unas nal hasanah as-sayyi'ah. Macam mana tu maksud dia? Nabi dulu kan dah dekat 20 tahun dah seorang pakcik ni. Seorang pakcik ni dah buat macam-macam kat Nabi dah. Dah dekat 20 tahun. Lepas tu Nabi buat apa? Nabi yadra'ul hasanah as-sayyi'ah. Siapa dia? Abu Sufyan kan? Khalid al-Walid. Lagi banyak lagi kan? Mereka semua. Begitu Nabi ada tak dendam? Kau dulu nak masuk Islam tapi tak boleh kita dendam dengan dia. Tak ada. Nabi terus kata apa? Siapa masuk rumah Abu Sufyan dia selamat. Terkejut Abu Sufyan. Ingatkan dia nak kena bunuh. Aku dah bunuh banyak dah geng dia. Faham tak? Tapi tak. Begitu. Susah nak buat kan? Jadi begitu. Ini sifat yang susah juga. Ini orang yang ulul albab. Senang maafkan bila orang tu dah nak berdamai nak balik. Tak payah nak dan dendam dah dan sebagainya. Oh, ni payah. Dan ulaika lahum uqbad-dar. Mereka lah orang yang dapat apa? Negeri yang hebat, yang baik, iaitu syurga. Iaitu apa Allah kata? Jannatu Adenin, syurga Aden yang mereka masuk ke dalamnya. Dan ni mereka masuk bersama dengan siapa? Tengok ayat tu, ayat ke-12, 24, 23. Mereka masuk bersama waman solaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Sebab apa mereka dapat masuk bersama keluarga moyang? Sebab tadi wayasilu kan? Sebab mereka sambung. Mereka tak buat seorang-seorang. Mereka sampaikan pada ahli keluarga dia, jaga sama-sama, maka dapatlah hasil tu. Ni ayat ni. Kemudian wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan malaikat masuk setiap pintu untuk menyapa mereka, untuk sampaikan salam kepada mereka. Dan apa salam malaikat? Salamun alaikum bima. Nampak? Dalam banyak-banyak tadi yang Allah sebut, satu je kalimah yang Allah ulang balik. Apa dia? Sabar. Sebab kunci kepada semua perkara. Tadi nak jadi ulul albab, nak belajar kena sabar. Nak buat amalan tadi lepas belajar untuk diri sendiri dulu kena sabar. Nak sampaikan semua kena sabar. Oh, memanglah sabar. Kan? Tak ada sabar, tak dapat nak buat ni semua ni. Betul tak? Tak ada sabar, tak dapat nak ikut wazan ni. Betul? Ni wazan suruh sabar lah ni. Ada beban yang perlu dipikul. Itulah nikmat besar. Sebab tu malaikat kata apa? Salamun alaikum bima sabartum. Sejahteralah kamu sebab kesabaran kamu dulu. Ya Allah, best ni nikmat dia. Dan kemudian apa? Fa ni'ma uqbad-dar. Inilah sebaik-baik tempat untuk berehat. Uqbad-dar ni rumah. Sebaik-baik rumah kita di syurga, ya Allah. Inilah cerita orang yang benar-benar ikut perjanjian ni, tak khianati perjanjian. Okey. Jadi inilah ulul albab. Ayat sampai ayat berapa kita? Ni jadi 13, 19 sampai 24. Boleh baca kan? Jadi kita nak jadi ni, ulul albab adalah orang yang berilmu dengan kitab Allah ni, sungguh-sungguh dia berusaha untuk berilmu dengan perjanjian dia dengan Allah, nak mengetahui dengan jelas, dan juga dia menjalankan semua tadi dengan penuh kesabaran. Itulah dia. Okey. Baiklah, dah pukul 12 dah. Okey, sikit ni saya nak ringkas ni. Wa rafa'na fawqakum tur. Okey, tur ni ketika perjanjian Yahudi ni, minggu lepas kita cerita pasal pengkhianatan dia orang. Jadi kali ni kita kena buat apa? Cara kita tak nak khianat perjanjian. Ini tadi jalan dia. Ini jalan dia. Okey, sekarang ni dalam perjanjian tu Allah angkat bukit Tur. Tur ni sebenarnya bukit apa? Bukit Sinai. Dia bukit yang ada pokok-pokok. Kalau buka tengok surah 23. Surah 23 ke? Sekejap.
Tur tu sebenarnya bukit yang ada pokok. Kita tengok surah 23. Oh, sekejap. Ayat 20. Ayat 20. Surah Al-Mu'minun ayat 20. Sikit tentang tur ni lah, saya tambah sikit. 23 ayat 20. Sebab tu ada pendapat bukit yang tur, bila tur tu maknanya bukit yang ada pokok-pokok tumbuhan. Yang lain bukit batu. Nama lain tengok Allah kata apa? Allah gambarkan tur Sina ni. Bukit Sinai apa dia? Wa syajaratun takhruju min turi Saina, kan? Kemudian tan butu bidduhni wasibri lil akhiri. Tengok penuh dengan makanan bukit-bukit yang macam tu. Jadi bukit yang macam ni Allah angkat ke siapa? Bani Israel. Macam ni cara Allah angkat? Ni Allah angkat ni surah 7 ayat 1 7 1. 7 ayat 171. Tengok Allah angkat macam mana bukit. 7171. Jadi kita dah faham bukit macam mana? Bukit yang ada tumbuhan ni. Kemudian macam mana cara Allah angkat? Nak buka surah 7. Surah Al-A'raf ayat 171. Tengok Allah kata apa? Wa iz nataqnal jabala fawqahum ka'annahu zullah. Ketika kami angkat, goncangkan gunung tu, dan di atas mereka seolah apa? Ada awan. Zullah ni awan, naungan awan, kan? Dan kalau kita tengok tiba-tiba gelap sini kan, kita nampak ada awan tutup. Itu ni kali ni bukan awan. Apa dia? Awan okeylah, kita biasa. Ini gunung, bukit tu dekat atas. Sebab tu kalau kita baca tafsir Ibn Katsir, dia sujud, tapi sujud separuh je. Separuh tengok atas, separuh turun bawah. Itulah cara sujud dia. Kenapa? Takut kena empap. Sujud bawah bayangan bukit yang ada kat atas tu. Begitu perjanjian dilakukan. Dalam keadaan sambil dia kena ugut lah. Sebab sebelum tu dia ingkar. Dia tak nak dah banyak tolak perjanjian. Okey. Kemudian khuzu ma atainakum biquwah. Ambillah apa yang kami berikan kepada kamu dengan ambil apa? Ambil apa? Perjanjian dengan kuat. Ambil sungguh-sungguh. Sama juga dengan kita kan? Allah perintah tak ambil sungguh-sungguh perjanjian? Allah kata apa? Buka surah 3 ayat 104. Ni kuah ni 3104. Pegang sungguh-sungguh dengan Quran. Bukan 104 103. 103 dulu. 103 dan 104. Ya. Tengok Allah kata apa? Wa'tasimu bihabli. Habli tu apa? Tali. Apa makna tali Allah? Kena baca hadis. Tafsiran dia apa dia? Huwal al-Quran huwa hablullahil matin. Tu tafsiran dia Ibn Abbas. Nabi sendiri sebut. Apakah tali Allah ni? Huwa al-Quran. Itulah al-Quran, hablullahil matin. Tali Allah yang paling teguh. Jadi ni tali ni hablullah ni. Hablullah ni mana apa? Tali. Hablullah iaitu tali Allah. Mana tali Allah ni? Huwa Al-Quran. Itulah Al-Quran, iaitu apa? Hablullahi
Al-matin. Matin ni maknanya teguh. Hablullahil matin. Tali Allah yang teguh. Itu maksud hablullah. Jadi Allah sebut apa? Wa tasimu. Apa makna wa tasimu? Makna dia gitulah. Wazan itu pada i'tasama tu. Wazan kat situ. Dia perkataan asama. Nabi ni apa? Maksum. Perkataan ni lah. Asama maknanya jaga, pelihara. Asama maknanya dia telah menjaga. Itu asama. Faham? Bila i'tasama, terjagalah ia. Tergantung tak nampak? Terjagalah ia. Itu contohnya. Terpeliharalah ia. Apa maksud dia? Maknanya macam mana boleh terpelihara ia? Ni macam tergantung kan? Kan? Sebab wazan itu adalah wazan yang mesti ada fi'il muta'addi sebelum, baru wazan tu boleh terjadi. Wazan ni menunjukkan hasil keputusan yang telah berlaku kerana usaha sebelum. Itu juga. Itu wazan ifta'ala ni. Faham juga tu sikit. Macam itulah. Maknanya apa? Ada usaha keras. Sebab tu Allah cakap wa tasimu ni bukan tiba-tiba je boleh terjadi. Dia mesti ada apa? Usaha menjaga semua, menjaga lafaz, menjaga makna, menjaga semua sekali. Tadi yang kita baca surah 13 ni, menjaga semua. Ni dia. Barulah terpeliharanya tali Allah. Faham? Baru terpelihara tali Allah. Jaga tadi kan dia kata wayasilu kena sampaikan. Kalau tutup je, sambung tak tali Allah? Sambung tak kefahaman Quran ni? Sambung tak? Kalau kita ajar Quran, kita pun buat sendiri je. Quran ni kita tak payah lah, tadabbur bercakap tak payah. Agak-agak boleh sambung tak? Terpelihara tak Quran? Tak. Nampak tak? Kerja banyak tak sebenarnya? Ke boleh duduk relax? Banyak kerja ustaz ke kerja semua umat Islam? Semua umat Islam. Jadi benda itulah kira. Jadi peganglah dengan kuat, dengan sungguh-sungguh. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Ayat tu panjang sampai bawah. Ayat 104 apa dia? Cara dia apa? Wal takum minkum ummatun. Maka kita berusaha sama-sama jadi satu umat yang ajak apa? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah. Barulah dapat berjaya. Dapat tak? Apa jawapan dia? Faula wa'ula baru dapat berjaya. Kalau kita umat yang duduk diam, tak berani, takut, boleh berjaya? Kita tahu kita ada hak yang betul, tapi kita biar aja, tak berani pula. Seolah kita tak yakin kebenaran yang ada dengan kita. Boleh tak? Boleh tak berlaku menjadi umat yang hebat? Boleh tak berlaku muflihun? Boleh tak? Tak boleh lah. Sebab itulah, ini nama dia apa? Orang yang suruh ma'ruf munkar ni, tu nama dia apa? Muslih. Kan? Ramai orang dia nampak soleh. Betul tak? Betul? Apa beza ni? Ni sikit last. Kalimah soleh lawan dengan muslih. Apa beza dia? Apa soleh dan muslih? Apa beza? Okey, kita sekarang ni soleh ke muslih? Jadi sebelum jadi muslih, mesti soleh dulu. Tak mungkin seorang muslih sebelum dia soleh. Nabi dulu asal dia apa? Soleh. Nabi disayangi orang tak? Nabi digelar Al-Amin sebab Nabi soleh. Nabi soleh, Nabi jadi orang soleh sampai umur berapa? 38 tahun, 39 tahun. Lepas itu Nabi jadi muslih. Ketika pun jadi muslih ni apa? Muslih ni soleh dia repair diri dia. Muslih dia nak repair orang. Faham? Muslih nak repair orang lain. Ketika Nabi jadi muslih, Nabi kena apa pula? Nabi disukai lagi tak? Oh, tak lagi dah. Nabi kena tuduh orang gila, Nabi kena tuduh ahli sihir, Nabi kena tuduh macam-macam. Jadi kita relax je kan? Tak kena tuduh apa-apa sebab kita ni soleh lah sangat. Faham? Jadi muslih
Sebab itu ini Allah kata, kita tutup dengan ayat ni. Nak jadi muslim mesti apa? Pegang teguh dengan kitab dan ajak orang kembali kepada Allah dengan apa? Iaitu solat dengan kefahaman dengan Quran yang betul tadi. Cuba buka surah 7:170 ni muslim. 7:170. Tutup dengan ayat ni. Ataina bikuwah juga. Hujuma ataina bikuwah. Kum bikuwah. Wazkuru ma fihi. Ada lagi kan ayat? Tak apalah tu nantilah Wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Tu simple tu nanti insya-Allah. Surah 7:170. Besarnya ganjaran orang muslih ni. Okey. Apa Allah kata? Wallazina yumassikuna bil kitab, dan orang-orang yang berpegang teguh dengan dia punya perjanjian dengan Allah. Tadi kan? Pegang teguh dengan kitab dia, dengan ajaran dia. Apa dia kata? Wa aqamus solah. Nampak dia praktikkan dalam solat tadilah. Sebab tu kita baca Fatihah dan kita praktik dalam solat. Tujuan apa dia tadi? Supaya ia menjadi pengaruh besar dalam kehidupan kita selepas tu. Bukan kehidupan selepas tu pengaruh kita dan solat jadi beban kita, bukan. Tujuan solat ulang-ulang supaya ialah jadi pengaruh besar. Lepas solat kita akan datangkan solat tu dalam seluruh hidup itu, terjemahan dia. Tapi terbalik. Solat tak faham apa-apa. Tengok movie menangis pula. Solat tak nangis. Solat tak nangis tadi. Kan? Terbalik. Ini kesan yang buruk pada umat bila berlaku terus macam ni. Jadi muslim, Allah kata inna la nudhi'u ajran muslihin. Faham? Apa sebab satu negeri itu akan dapat kemakmuran daripada Allah, dapat rezeki Allah, dapat macam apa yang berlaku pada zaman Nabi? Apa, macam mana negeri itu nak Allah berkati? Adakah dengan ramainya orang soleh? Tak. Ramai orang soleh ada dalam, tapi tak tegur tak tegur maksiat. Apa berlaku? Allah binasakan negeri itu sebab tak tanhauna 'anil munkar. Tu surah 5 ada. Surah 5 ayat saya tengok ayat berapa. Tapi ada Tapi Allah kata dalam ayat ni, kalau negeri itu ada muslih, itulah punca boleh selamat daripada kena azab. Lepas tu kita wajib jadi muslih. Bila negeri tak ada orang yang nak repair ke dosa-dosa ni, tak payah beritahu tegur kebenaran, ketika itu negeri itu kemungkinan akan diazab. Cuba buka surah 11 ayat 117. Dia daripada ayat 116 hingga 17. 11 116 hingga 117. Inilah maksud pegang dengan kuat. Pegang kitab dengan kuat apa dia? Nampak benda tak baik tegur. Itu maksudnya pegang dengan kuat. Bukan baca je. Bukan. Apa dia? Surah 5 ayat, saya tak ingat ayat berapa. Iaitu orang yang baik tapi dia tak tegur kemungkaran yang dia nampak. Sekejap. Siapa ingat surah tu? Surah 5 ayat 50 lebih kot, 55 kot. Ke? La yatanahawna. Surah 5 ayat 79. Ini orang yang tak tegur kemungkaran yang nampak, walaupun dia tak buat. Dia tahu benda salah tapi dia diam je. Kan? Ini negeri ni Allah laknat orang ni. Itu Bani Israel lah. Surah 5 ayat tu surah 5 ayat 79. Tak tegur maksiat. Nak jadi soleh semua orang suka, tapi nak jadi muslim nanti orang benci.
Betul tak? Sebab tu tak ramai susah nak jadi. Sedangkan itulah punca kepada kemakmuran negara. Sebab Nabi ni muslih. Kalau tidak, Islam tak sampai ke kita. Maka itulah dia. Buka surah tu. Tengok Allah kata apa? Ayat dia surah 11 tu. Walau la, kenapa tak ada? Kan? Ayat 116 dulu. Falau la kana minal quruni min qablihim ulu baqiyatun. Apa kerja dia? Kenapa tidak ada daripada negeri generasi dulu? Kenapa? Sebab apa? Generasi dulu ni semua binasa. Sebab apa? Sebab tak ada lagi lah orang yang masih kekal ulu baqiyah, yang kekal dalam yanhauna anil fasad, mencegah ada kerosakan di bumi. Dia melihat manusia, dia cegah, dia berani, dia tak takut mati. Salah lah. Itu. Bila tak wujud orang ni, apa dia? Kurun tu binasa. Kita bila hilang nanti orang yang cakap macam ni, binasa. Walaupun ramai orang baik, tapi semua nyap je. Faham? Betul. Itulah dia. Kita kena takut benda ni. Dan illa qalilan mimman anjayna minhum, kecuali sikit je yang kami selamatkan mereka dulu. Maka wattabi'al ladzina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin. Kenapa mereka tak buat ni? Kenapa mereka tak sanggup nak cakap, tak berani? Sebab mereka ikut orang-orang yang kaya tadi. Dapat habuan juga sama-sama. Tak apalah, jagalah masing-masing. Saya tak nak tegur lah. Saya pun dapat bahagian juga. Habis. Betul tak? Itulah yang berlaku. Wa kanu mujrimin. Dan sebenarnya Allah kata mereka juga bodoh. Walaupun mereka tak buat, tapi mereka nampak maksiat, mereka tak cegah. Itu juga orang berdosa. Sebab itu Allah kata apa? Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura. Dan tidaklah Allah Tuhan engkau ni akan binasakan negeri itu dalam keadaan zalim. Saya saja binasa, mana ada? Allah tak buat pernah buat itu. Kecuali apa? Dalam keadaan wa ahluha muslihun. Sedangkan penduduk negeri itu semuanya orang yang muslih. Maka kita kena jadi muslih supaya kita selamat, anak-anak kita selamat. Itulah kerja kita. Boleh? Jadilah muslih, soleh dan muslih. Macam mudah-mudahan. Jadi inilah maksud berpegang teguh dengan sungguh-sungguh. Khuzu ma atainakum biquwah. Peganglah dengan Quran ni dengan sungguh-sungguh. Okey, sampai sini dululah untuk tengah hari ni. Habislah. Surah ayat 63 ada lagi kot. Waskuru ma fihi la'allakum tattaqun. Itu sikitlah, nanti kita akan sambung ayat 64 teruslah. Dengan ayat tu sekali. Okey, qulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'al Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa zahaba humumina wa ghumumina. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.